Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tajuk imbangan duga iaitu bab 6 dalam buku teks. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan imbangan duga? Imbangan duga ialah senarai baki debit dan baki kredit yang diambil daripada akaun-akaun ledger pada satu tarikh tertentu. Okay, jadi imbangan duga ni kita dah belajar sebelum peperiksaan pertengahan tahun lagi. Okay, jadi kita ambil baki yang kita buat daripada ledger. Kalau baki itu dari sebelah debit dalam ledger, so kita akan masukkan imbangan duga tu di sebelah debit. Kalau bakinya di sebelah kredit, maka kita akan masukkan dalam imbangan duga di sebelah kredit. Sebab itu imbangan duga merupakan senarai baki yang diambil daripada baki debit dan baki kredit. Jadi imbangan duga disediakan untuk menyemak ketepatan sistem catatan bergu. Jadi bermakna jika imbangan duga tidak seimbang atau terdapat perbezaan antara jumlah bahagian debit dan bahagian kredit, maka kesilapan telah pun berlaku. Jadi saya rasa anak-anak semua dah mengalami perkara ni di mana bila buat imbangan duga tersebut tidak seimbang. Okey, kita lihat pula apakah fungsi imbangan duga. Jadi kita ada 4 fungsi imbangan duga. Yang pertama, untuk menyemak ketepatan catatan bergu. Okey, yang kedua, kita nak menyemak ketepatan pengiraan dalam buku catatan pertama dan juga ledger. Yang ketiga, kita nak menyemak ketepatan proses pemindahan daripada buku catatan pertama ke ledger. Dan yang akhir sekali, untuk memudahkan kita menyediakan penyata kewangan, di mana tajuk penyata kewangan ni kita akan belajar selepas habis tajuk imbangan duga ni. So kita akan mula membuat penyata kewangan. Okay, kita pun dah belajar sebelum ni, untuk menyediakan imbangan duga, semua akaun dalam ledger perlu ditutup dan diimbangkan. Jadi kita dah belajar tutup ledger dan imbangkan ledger. Jadi akaun-akaun yang mempunyai baki debit senarai di bahagian debit akan diletakkan di bahagian debit imbangan duga. So baki kredit senarai di bahagian kredit imbangan duga. Jadi yang debit kita akan masuk bahagian debit, yang kredit kita akan masuk bahagian kredit dalam imbangan duga. Jadi imbangan duga ni ada dua jenis, satu bentuk T dan satu lagi adalah bentuk laju. Okay, ini adalah format bagi bentuk T dan bentuk laju. Yang atas ni adalah bentuk T. Okay, so bentuk T ada nama perniagaan dan tajuknya imbangan duga pada, kalau tempoh perakaunan itu berakhir pada 31 Disember, maka tajuknya imbangan duga pada 31 Disember 2020. Okay, jadi sebelah debit ni kita akan letakkan akaun-akaun yang didebitkan, dan yang sebelah kredit ni kita akan letakkan akaun-akaun yang berbaki kredit. Okay, yang bawah ni adalah bentuk laju. So tajuk dan nama perniagaan seperti di atas sama, tapi dia ada formatnya ialah butiran dan ada laju debit dan laju kredit. Okay, dia tidak sama seperti yang bentuk T, dia ada laju debit dan kredit. Ini adalah imbangan duga bentuk T yang telah lengkap. Okay, perniagaan Farhan Iskandar adalah nama perniagaannya, diikuti oleh tajuk imbangan duga pada 30 April 2016. Jadi semua baki-baki sebelah debit akan dimasukkan di sebelah debit, baki-baki di sebelah kredit akan dimasukkan di sebelah kredit. Dan kita akan lihat akhirnya jumlah di sebelah debit mestilah sama dengan jumlah di sebelah kredit. Okay, ini pula adalah contoh bagi imbangan duga bentuk laju. Okay, sama, atas ada nama perniagaan dan bawahnya adalah tajuknya. Okay, jadi bentuk laju dia ada bahagian debit dan bahagian kredit. Ini adalah butirannya. Okay, jadi jumlahnya samalah, jumlah bawahnya mesti seimbang, okay, dengan nilai yang sama. Okay, kekangan dalam imbangan duga. Imbangan duga yang seimbang tidak semestinya ia bebas daripada kesilapan.
kerana sesetengah kesilapan tidak akan menjejaskan keseimbangan imbangan duga. Maksudnya, pelajar A dan pelajar B ni membuat soalan yang sama, tapi pelajar A mendapat angka imbangan yang berbeza dengan pelajar B. Kedua-dua debit dan kreditnya adalah seimbang. Jadi kita tak nampak kesilapan tersebutlah. Jadi kesilapan itu dipanggil kesilapan tidak ketara. Seterusnya kita lihat jenis-jenis kesilapan tidak ketara. Ada 6, iaitu yang pertama adalah kesilapan amount. Yang kedua adalah kesilapan ketinggalan satu urus niaga. Yang ketiga ialah kesilapan terbalik atau songsang. Yang keempat, kesilapan komisen, kesilapan saling mengimbangi, dan yang akhir sekali adalah kesilapan prinsip. Jadi anak-anak perlu hafalkan kesilapan tidak ketara ada 6. Kita mula dengan maksud kesilapan ketinggalan satu urus niaga. Ia berlaku apabila sesuatu urus niaga langsung tidak direkod dalam mana-mana buku perakaunan. Maknanya dia terlupa terus. Tidak merekod sebarang catatan sama ada debit ataupun kredit. Contohnya, peniaga telah membuat ambilan wang tunai sebanyak 350 untuk kegunaan sendiri, tetapi tiada sebarang rekod telah pun dibuat. Seterusnya ialah kesilapan terbalik ataupun kesilapan songsang. Ianya berlaku apabila akaun yang sepatutnya didebitkan telah dikreditkan dan begitulah sebaliknya. Contoh, kita telah membayar faedah atas pinjaman dengan cek. Sepatutnya faedah atas pinjaman sebelah kredit dan akaun faedah atas pinjaman debit. Tapi kita telah mengkreditkan akaun faedah atas pinjaman dan mendebitkan akaun di bank. Jadi itu kita panggil kesilapan songsang. Kita lihat kesilapan komisen. Kesilapan komisen berlaku apabila terdapat satu urus niaga yang direkodkan menggunakan sistem catatan belbu tetapi ke dalam akaun perorangan yang salah. Akaun perorangan tu sama ada akaun belum terima ataupun akaun belum bayar. Contohnya, jualan kepada Rosidah sebanyak 2,000 telah direkodkan dalam akaun Rashidah. Jadi, akaun perorangannya yang telah salah. Seterusnya adalah kesilapan saling mengimbangi. Berlaku apabila kesilapan di bahagian debit telah diimbangi oleh kesilapan kedua yang berlaku di bahagian kredit. Maknanya bahagian debit ada kesilapan, bahagian kredit pun ada kesilapan. Tetapi kesilapan tu adalah sama nilai dia. Contohnya, jumlah belian 5,640 direkodkan dengan betul dalam akaun bank tetapi direkodkan dengan nilai 5,460 dalam akaun belian. Dalam masa yang sama, sewa yang diterima 1970 telah direkodkan dengan betul dalam akaun bank tapi direkodkan RM1,790 dalam akaun sewa diterima. Jadi perbezaan kesilapan di sebelah debit dan sebelah kredit itu adalah sama, iaitu dipanggil kesilapan saling mengimbangi. Seterusnya adalah kesilapan prinsip. Ianya berlaku apabila sesuatu urus niaga direkodkan dalam akaun yang salah tetapi telah mematuhi peraturan sistem catatan bergu. Contohnya, belanja membaiki kenderaan sebanyak 600 telah didebitkan dalam akaun kenderaan. Jadi sepatutnya mesti debitkan akaun belanja membaiki kenderaan, tapi tersalah buat di dalam akaun kenderaan. Kesilapan tidak ketara yang terakhir ialah kesilapan amount. Ianya berlaku apabila jumlah amount sesuatu urus niaga direkodkan dengan amount yang salah dalam buku catatan pertama dan dipindahkan ke dalam ledger. Contohnya, pulangan jualan oleh Syami 550 telah direkodkan sebagai 505 di dalam jurnal pulangan jualan. Jadi bila pulangan jualan dah salah, so dia akan pindahkan ke akaun ledger pun salah lah dalam akaun pulangan jualan. Kita akan lihat hubungan antara imbangan duga, inventori akhir dan penyata keuangan.
kita lihat dulu apakah inventory. Sebelum ni kita selalu menyebut tentang inventory. Jadi inventory adalah merujuk kepada barang niaga yang dimiliki untuk dijual semula dan merupakan aset semasa bagi sesebuah perniagaan. Jadi bagi perkilangan pula, inventory-nya pun terdiri daripada bahan mentah, barang separuh siap dan barang siap. Kita lihat pula bagaimana penilaian sistem inventory akan berlaku. Ada dua jenis, satu dipanggil sistem inventory berkala dan satu lagi adalah sistem inventory berterusan. Apakah sistem inventory berkala? Dalam sistem ni, peniaga tidak menyimpan rekod inventory yang keluar dan masuk. Jadi inventory akan ditentukan pada akhir sesuatu tempoh perakaunan. Jadi pengiraan inventory ini akan dijalankan secara manual, iaitu menghitung inventory satu per satu. Jadi sistem ni biasanya digunakan oleh perniagaan yang berskala kecil dan sederhana. Contoh macam kedai runcit yang ada di taman-taman tu lah. Jadi biasanya mereka mengamalkan pengiraan inventory secara berkala. Apa pula sistem inventory berterusan? Dalam sistem ni, peniaga akan dapat mengesan pergerakan keluar dan masuk bagi setiap inventory perniagaannya. Jadi melalui sistem ni, rekod inventory akan mempamerkan kuantitinya, kos seunit, jumlah kos belian dan kos jualan inventory serta baki akhir inventory. Nilai dan kuantiti inventory juga sentiasa akan dikemaskini. Jadi ia membolehkan pesanan inventory yang baru dapat dilakukan dengan mudah pada masa yang tepat dan mengikut kuantiti yang diperlukan. Pergerakan inventory akan direkod secara terperinci. Ini kerana setiap inventory barang niaga akan dilekatkan kod bar yang akan diimbas oleh mesin pengimbas. Jadi saya rasa anak-anak pun pernah mengalaminya ketika membeli barang-barang sama ada di Tesco, di Aeon ataupun di Maiden. Jadi biasanya kalau tidak ada barang yang tidak ada kod bar, jadi kita tidak dibenarkan untuk mengambil barang tu. Sebab kalau kita ambil, dia tiada sebarang rekod nanti. Inventory akan dinilai pada akhir tempoh perakaunan. Jadi kalau tempoh perakaunan pada 31 Disember 2020, jadi inventory itu akan dikira lah pada setiap akhir tempoh tersebut. Ia bertujuan untuk menghitung kos jualan dan untung kasar. Jadi dalam akaun perdagangan dan akaun untung rugi, inventory akhir perlu dinilaikan untuk menghitung nilai kos jualan dan seterusnya mencari nilai bagi untung kasar. Ini adalah contoh akaun perdagangan dan akaun untung rugi yang mencari untung kasar, di mana kita akan tolakkan nilai inventory akhirnya 6,500 dan kita akan mendapat kos jualan. Daripada jualan bersih itu kita akan dapat untung kasar selepas tolak kos jualan. Jadi akaun perdagangan, akaun untung rugi ni kita akan belajar selepas tajuk imbangan duga. Ini adalah contoh bagi kad inventory. Ada bilangan, ada tarikh, ada dokumen, ada kolom nombor dokumen, ada kolom masuk kuantiti harga dan amount, ada kolom keluar sama, ada kuantiti harga amount dan baki yang tinggal. Baki inventory yang tinggal, kuantiti harga dan amountnya. Kita lihat contoh ni, contoh 3, urus niaga berikut diambil daripada perniagaan Puan Hanis yang menjalankan perniagaan kedai perabot di Pasir Gudang. Puan Hanis ingin menghitung inventory akhirnya. Berikut merupakan senarai harga inventory pada 1 Januari dan urus niaga yang terlibat dengan inventory ditunjukkan melalui kad, melalui dokumen-dokumen di bawah. Jadi kad inventory yang pertama adalah rak pameran. Kad inventory kad pameran. Kad inventory yang kedua adalah kerusi. Jadi kalau kita lihat pada Januari 1 ni,
dia ada baki. Okey, rak pameran ada baki, kuantitinya 30 unit, harga seunit 450, jadi total amountnya ialah 13,500. Okey, bagi kad inventory yang kedua iaitu kerusi, Januari 1 kita lihat dia masih ada baki sebanyak 10 unit. Okey, berharga RM55 seunit. So amountnya akan jadi 550 unit. Dan ini merupakan contoh invoice, okay, di mana kedai perabot Hanis ni telah pun menjual kepada butik Mira rak pameran sebanyak 3 unit, manakala yang seterusnya adalah invoice di mana kedai Hanis telah pun membeli, okay, daripada kedai perabot Titi kerusi sebanyak 20 unit. Jadi cara kita nak merekod, so rak pameran akan keluar 3 unit, manakala kerusi akan bertambah 20 unit. Seterusnya adalah dokumen bagi nota kredit yang menunjukkan bahawa kedai perabot Hanis telah memulangkan kerusi kerana rosak sebanyak 5 unit. Okey, jadi tadi kita beli 20 dan sekarang kita pulangkan 5. Okey, dan seterusnya ialah memo yang menunjukkan bahawa pengurus telah mengambil sebuah kerusi bernilai 55 untuk kegunaan sendiri. Jadi menunjukkan bahawa kerusi telah pun keluar. Okay, sebuah kerusi, maknanya satu kerusi telah pun keluarlah, ditolak. Kita lihat kad inventory rak pameran. Okay, tadi ada baki 30 dan seterusnya pada 2 hari bulan invoice tadi kita telah jual, okay, sebanyak 3 unit. So bila kita dah jual, bakinya akan jadi 27 unit. Okay, so 27 darab 450. So jumlah pada 31 hari bulan Januari adalah 12,150, okay, bagi rak pameran. Okay, bagi kad inventory kerusi pula, bakinya asalnya ada 10. Lepas tu pada 5 hari bulan kita telah beli lagi sebanyak 20 unit. Jadi sebelum ni ada 10 tambah 20 jadi 30 unit lah. Okay, dan seterusnya 2 hari bulan ada pulangan. Kita telah pulangkan sebanyak 5 unit kerusi. So kita tolak 30, tolak 5 jadi 25. So baki 25 darab 55, so amountnya akan jadi 1,375. Dan pada 12 hari bulan pula kita telah mengambil untuk kegunaan sendiri 1 unit kerusi. Jadi tadi asalnya 25, dah ambil 1, so tinggal baki 24 unit. Okay, darab dengan RM55, so kita akan dapat 1,320. Okay, baki kad inventory kerusi pada akhir 31 Januari nanti. Jadi semasa kita nak membuat penyata kewangan, kita perlu membuat penilaian inventory akhir. Okay, jadi rak pameran inventory akhirnya ialah 12,150 dan kerusi 1,200. Okay, jadi total bagi inventory akhir ialah 13,350. Jadi pada akhir setiap bulan, setiap inventory akan dihitung dan dinilaikan. Nilai inventory akhir akan direkodkan dalam jurnal am dan ledger. Jadi inilah 13,350 inilah nilai bagi inventory akhir. Ini merupakan catatan inventory akhir dalam jurnal am dan ledger. Okay, jadi kita akan debitkan inventory akhir sebab dia adalah aset semasa. So debit 13,350, tarikhnya Januari 31 dan kita akan kreditkan ke akaun perdagangan 13,350. Maknanya kita telah memindahkan inventory akhir itu ke dalam akaun perdagangan. Jadi kita masuk dalam ledger, akaun inventory, sebelah debit butirnya ialah akaun perdagangan. Okay, dan baki hantar bawahnya nilai yang sama. Okay, kita lihat pula hubungan imbangan duga dan inventory akhir dalam penyata kewangan. Okay, nilai inventory akhir tidak diletakkan dalam imbangan duga. Jadi inventory akhir akan diletakkan di bahagian bawah imbangan duga. Jadi kesan inventory akhir ke atas kos jualan dan untung kasar adalah seperti berikut. Jadi bila inventory akhir adalah tinggi, kos jualan adalah rendah, maka untungnya akan tinggi. Okay, tetapi kalau inventory akhir adalah rendah dan kos jualannya tinggi, maka untung kasar sesebuah perniagaan adalah rendah.
Okey, ini merupakan contoh pengiraan untung kasar berdasarkan nilai inventory akhir yang rendah dan nilai inventory akhir yang tinggi. Okey, jadi yang atas adalah nilai inventory 16,375, yang bawah adalah inventory 25,375. Jadi yang atas rendah, yang bawah ni inventory akhirnya tinggi. Jadi kalau kita perhatikan, bila inventory akhirnya rendah, untung kasarnya juga akan rendah. Okay, tetapi jika inventory akhirnya tinggi, untung kasarnya juga akan tinggi di situ. Tajuk 6 ni telah pun selesai dipelajari. Jadi selepas ini kita akan membuat latihan bersama-sama di dalam kelas tutorial nanti. Sekian saja. Terima kasih.